Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tentuan Jadi Farid dan Jamin. Topik kita pada hari ini adalah hutang si mati dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya juga ingin tuan-tuan dan puan-puan juga merujuk kepada video-video saya yang sebelum ini, terutamanya mengenai isu wasiat dan pembahagian harta apabila tidak ada wasiat. Sebab topik kita pada hari ini adalah sedikit berhubung kait dengan topik-topik yang sebelum ini dan saya akan teruskan. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah hutang si mati tidak boleh diwarisi. Maksudnya, waris si mati tidak akan mendapat hutang. Maksudnya, waris si mati tidak perlu menanggung hutang si mati. So, kalau si mati ada hutang 100,000 contoh dengan Along, katakan. So, sekarang ni bila si mati telah meninggal dunia, Along tidak boleh datang dan minta anak-anak ataupun isteri bertanggungjawab. Ini adalah sesuatu yang ramai kena faham. Sebab ramai di luar sana yang beranggapan, yang mempunyai pandangan bahawa hutang ini akan diwarisi. So, maksudnya jika si mati meninggal dunia, seterusnya waris-waris si mati akan mewarisi hutang tersebut. Tidak ada undang-undang yang sedemikian rupa di mana hutang ini akan menjadi sesuatu yang diwarisi. Sebab secara logiknya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kerana takkan orang lain yang berhutang, orang lain yang bertanggungjawab. Tak boleh. So, dari segi undang-undang, tak kisah sebagaimana hubungan sekalipun, waris tidak boleh bertanggungjawab. So, jika anda diganggu oleh alung-alung atau sebagainya yang mengugut dan mengacau kamu, tindakan terbaik kamu adalah untuk membuat satu laporan polis, tapi kamu jangan bayar hutang tersebut kerana tidak ada keperluan untuk kamu bayar hutang tersebut. Itu adalah yang pertama. Poin kita yang kedua untuk hari ini adalah jika ada wasiat, macam tadi saya dah sebut jika ada wasiat, kamu juga kena tahu bahawa jika ada wasiat dan ada hutang dan ada aset terkumpul, apa yang akan berlaku? Saya bagi contoh. Sekiranya aset si mati adalah 100,000. Hutang terkumpul adalah 50,000. So, sebelum aset-aset ni dibahagikan kepada waris-waris, kena tolak dulu dengan hutang 50,000 ni. Ini penting. Ini yang ramai tak tahu di sana. Sebab tadi saya tak nak ramai terkeliru. Sebab tadi kata tak perlu bayar hutang. Tapi sekarang saya kata kena bayar hutang. Okey, kenapa saya kata kena bayar hutang? Hutang yang kena bayar apabila jumlah aset melebihi hutang yang ada. So, kalau hutang tu kurang daripada aset, so kena tolak dahulu. Tapi bila hutang tu melebihi aset, maksudnya kita kena jual aset, dan baki hutang tu, waris-waris tak perlu tanggung lah. Ini adalah sesuatu yang ringkas. Saya ringkaskan supaya ramai boleh faham di luar sana. Tapi secara intipatinya, kalau ada 100,000 aset terkumpul, ada hutang 50,000, kena tolak, baru boleh diagihkan. Sebab ini pun adalah sesuatu yang logik lah. Sebab si mati masih berhutang. Hutang ini harus dilangsaikan oleh si mati. Tapi si mati tak ada. Waris tak boleh bayar. Tetapi estate si mati ini ataupun harta terkumpul si mati ini boleh digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ada. Itu yang kedua. Poin kita yang ketiga untuk hari ini adalah dari segi loan. Saya bagi contoh. Ada banyak jenis loan tapi kita mulakan dengan loan rumah. Pada kebanyakan masa, bila seseorang ni membeli rumah, bank-bank dia mesti nak melindungi kepentingan diri mereka. So, bagaimana dia akan melindungi kepentingan diri mereka? Mereka pada kebanyakan masa bila memberikan loan, mereka akan meminta peminjam ini, dalam konteks kita hari ini, si mati, untuk mengambil insurans perlindungan. So, bila ada insurans perlindungan, apa yang akan berlaku apabila si mati meninggal dunia? Insurans perlindungan ini akan digunakan untuk menebus rumah tersebut, untuk membayar penuh jumlah hutang. So, maksudnya rumah ini akan menjadi tidak ada hutang lagi lah dengan pihak bank. Dan rumah ini seterusnya boleh diagihkan kepada waris. Tapi kadang-kadang boleh timbul sedikit isu di mana jumlah insurans adalah tidak mencukupi. Tidak mencukupi hutang dengan bank. So, mungkin ada isu kena top up ke apa ke. Tapi yang ini ada banyak senario. Tapi pada kebanyakan masa, bank biasanya memastikan jumlah insurans yang diambil itu cukup untuk cover jumlah hutang yang terhadap bank. So, pada kebanyakan masa, insurans itu boleh digunakan untuk melangsaikan hutang. Dan wang, maksud saya, insurans akan bayar terus dan rumah ni seterusnya boleh diagihkan kepada waris. Tapi ini bila kita kata rumah, selamatlah. Okey, yang agak kurang selamat di sini adalah mungkin kita boleh kata kereta.
Loan kereta macam mana? Sebab di Malaysia, pada kebanyakan masa, tidak ada insurans ataupun perlindungan untuk nyawa si mati jika beliau meninggal dunia. So, kereta ini, bank ada dua option. Pada kebanyakan masa, kalau si mati ni tak ada harta, tak ada apa, bank akan tarik baliklah kereta tersebut. Tapi, kamu pun kena berfikir secara logik. Saya bagi kamu contoh, mungkin kereta ni hutang 7 tahun. Mungkin si mati dah bayar 6 tahun. Baki tinggal setahun. So, adalah lebih baik jika kamu boleh sambung. Kamu boleh terus bayar loan tersebut. Untuk kamu genapkan 1 tahun tu, kereta tu dah jadi milik kamu sepenuhnya. Dan seterusnya, kereta ni, harga value pasaran kereta ini boleh digunakan untuk dibahagikan antara waris. Ini adalah lagi satu cara. Sebab kamu kena tahu ya, pada kebanyakan masa, bank tidak mengambil peduli siapa yang bayar loan tersebut. Mungkin loan diambil atas nama suami, tapi yang membayarnya adalah isteri. Itu pada kebanyakan masa, walaupun ianya tidak sebegitu tepat, tapi pada kebanyakan masa, selagi mana bayaran dibayar, bank tidak ada isu. Dan bila ada kes kematian, ini boleh jadi isu. Sebab kamu kena ingat, kalau ada hutang terhadap bank, kereta ni kita tak boleh bagi siapa-siapa. Mungkin kereta ni diwariskan kepada anak bongsu. So, kita tak boleh kata kereta ni kita bagi kepada anak bongsu, tapi kereta ni masih berhutang dengan bank. Dan anak bongsu pula tak boleh dibebani untuk membayar loan tersebut. So, ini adalah sesuatu yang pihak-pihak harus faham. Okey. Poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah hutang-hutang lain. Contoh hutang-hutang lain macam mana? Macam personal loan, loan credit card dan lain-lain lah. Okey, hutang-hutang lain ni pada kebanyakan masa, sekiranya si mati hanya ada hutang, si mati tidak ada aset. So, bila tidak ada aset, hanya ada hutang, maksudnya waris, macam saya sebut awal-awal tadi, waris tidak boleh diminta untuk menjelaskan hutang tersebut. Walaupun ianya adalah hutang bank, tetapi waris tidak ada keperluan untuk membayar hutang tersebut. Tetapi, ini adalah dari segi undang-undang. Dari segi agama, itu adalah di antara kamulah. Okey, itu bukan bidang saya. Tapi, dari segi undang-undang, apa yang saya boleh tegaskan di sini adalah tidak ada keperluan untuk waris membayar hutang kredit card, personal loan dan sebagainya. Tidak ada keperluan untuk membayar. So, apa yang kamu kena buat? So, bila si mati meninggal dunia, kamu forward dokumen-dokumen yang relevan kepada pihak bank. Contoh, sijil kematian, surat dan sebagainya. Dan kamu kena ingat, bank akan membuat penilaian sendiri. Bukan disebabkan kamu dah bagi sijil kematian, bank akan kata, okey, saya akan abaikan hutang ni. Tak mungkin. Sebab bank juga akan buat siasatan mereka sendiri. Bank juga akan melihat sama ada si mati ada aset-aset lain dan sebagainya. Sebab mereka pun kena fikir macam mana mereka nak secure hutang diorang. Tapi kalau bank berpuas hati, berpendapat bahawa tidak ada aset, hanya ada hutang, dan maka bank tidak akan mengambil sebarang tindakan lanjut. Dan dari segi undang-undang sekalipun, bank tidak boleh mengambil sebarang tindakan terhadap waris-waris ataupun memaksa meminta waris-waris membayar. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dari segi undang-undang. So, sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang persoalan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.